Yang terakhir Nabi sebut, kamu tak tahu ke, kamu tak ingat ke bahawa aku ni yang mendakwahkan kamu akan ayat-ayat Allah ni dah duduk sekali dengan kamu, dah tinggal sekali dengan kamu untuk tempoh yang begitu lama sebelum daripada ni. Okey, yang dimaksudkan faqat labistu fikum umuran, Imam Qurtubi sebut dia tertakluk kepada dua benda. Pertama ialah tempat, yang kedua ialah waktu. Baik, tempat yang pertama, mereka pernah duduk sekali dengan Nabi. Tempat tu di mana? Tak lain tak bukan di bumi Mekah lah. Nabi pun duduk di Mekah, mereka pun duduk di Mekah. Nabi yang mendakwahkan mereka tu duduk di Mekah, mereka yang menerima dakwah daripada Nabi pun duduk di Mekah. Bukan tempat lain-lain, bukan kawasan lain-lain, tempat yang sama. Yang kedua, merujuk kepada masa. Paling kurang anggaran yang kita boleh buat ialah kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun tu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Sebelum Nabi mendakwahkan Islam pada mereka, sebelum Nabi membacakan Al-Quran pada mereka, kurang lebih 40 tahun dah. Tempat pun sekali, masa pun lama. Dan mereka cukup mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, syarahan daripada Imam Al-Qurtubi ialah tempoh dan tempat yang sama ini. Kalau kita sebut, ada sebahagian mereka yang lebih berusia, lebih senior daripada Rasulullah yang lahir dulu. Pasti mereka menyaksikan pada waktu itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Muhammad kecil, membesar, remaja, semuanya di hadapan mata mereka, dalam pengetahuan mereka. Dan Nabi ini dikenali di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Bukan Nabi yang klaim, bukan Nabi yang dakwa gelaran tu. Siapa yang bagi? Depa yang bagi. Kamu yang bagi gelaran tu kepada aku, Al-Amin. Apa dia Al-Amin? Yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling benar perkataannya. Kamu letakkan satu tagline, satu labelan tu berdasarkan pemerhatian, berdasarkan pengalaman kamu. Lihat aku, tengok aku. Kamu tengok dan kamu lihat aku bercakap, tak pernah berbohong, tak pernah menipu, tak pernah berdusta. Dan aku amanah apabila diberi amanah. Dan aku ni tidak pernah mengkhianati amanah. Aku ni seorang yang jujur. Semua tu berlaku depan mata kamu. Aku tak boleh sembunyikan. Aku tak boleh membohongi kamu. Kamu sendiri yang boleh nampak melalui pemerhatian, melalui pengalaman hidup kamu bersamaku. Kamu yang bagi benda tu. Dan yang kedua ialah kamu tahu sejarah hidup aku ni sendiri tak reti membaca dan tak reti menulis. Kamu pun tahu benda tu. Jadi di mana pemikiran kamu bila aku kata bahawa aku ni diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul, membacakan ayat-ayat ini pada kamu? Yang mana takkanlah sebelum ni aku nak cakap benda yang betul, benda yang benar, benda yang hak, tiba-tiba sampai umur 40 ni aku ada rasa dalam hati nak bohong kat kamu. Logik ke tak? Aku ni dalam hati ada rasa nak menipu kamu. Aku nak tipu mereka bahawa aku ni utusan Allah. Sebelum ni aku tak pernah buat benda-benda macam tu. Tak pernah cakap bohong, tak pernah menipu, tak pernah berdusta. Tiba-tiba mari umur ke arah tua ni rasa nak membohongi kamu. Logik ke tak? Kamu kenal kan aku kan? Jadi aku ni nak habaq Allah lantik aku jadi Rasul. Allah wahyukan kepada aku firman-Nya untuk disampaikan pada kamu. Kalau kamu nak anggap benda ni rekaan-rekaan aku sendiri, aku ciplak mana-mana, aku copy paste mana-mana, ambil kitab mana-mana, sadur ataupun tiru kitab mana-mana, kamu pun tahu aku baca pun tak reti. Apatah lagi aku nak menulis pun tak reti.
Kalau kita hari ini nisbah, mungkin kita boleh tipu orang. Kita baca kitab tu, kita baca kitab ni, kita baca kitab tu, lepas tu kita sampaikan secara bukan yang sebenar, secara seleweng, dakwa tu adalah buku kita. Mungkin boleh. Tapi ini kamu tahu, aku tak erti baca. Bila tak erti baca, bagaimana aku nak ambil daripada orang lain? Bagaimana aku nak ciplak daripada orang lain? Bagaimana aku nak copy paste daripada orang lain? Baik, ini mengajarkan kita apa? Nampak seolah-olah dalam ayat ni Allah nak menceritakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipertontonkan dan ditonjolkan kepada mereka bagi menguatkan hujah Nabi. Jadi inilah peri pentingnya benda ni pada kita untuk kita tilik, untuk kita terobos, supaya kita dalam hidup ini melakukan hal dan benda yang sama. Apa dia? Sentiasa menjadikan diri kita untuk berakhlak dan bersifat mulia sama macam Nabi. Untuk kita ni tiru, untuk berakhlak mulia, untuk bersifat mulia sama macam Nabi. Kerana seolah-olah bila kita ini kehabisan hujah, walaupun kita tu cakap betul, kita cakap benar, kita tak pernah bohong, kita tak pernah tipu, tapi bila orang yang mendengar tu masih lagi menolak, masih lagi melawan, masih lagi membangkang, kita boleh menggunakan hujah sifat-sifat kemuliaan yang ada pada kita. Sebab tu Allah sebut di sini. Sebab tu dia guna, kalaulah aku nak cakap bohong, kamu tak kenal aku. Tengok dia duk cerita. Nisbah pada kita hari inilah. Kalau kita nak cakap satu benda, orang kata, betul ke hang ni? Ya ke hang ni? Kalaulah kamu tak percaya, seolah-olah kita ambil pengajaran tu, benda tu. Kalau kamu tak percaya, aku duk kampung ni berapa lama dah sekali dengan hampa semua. Kalau aku nak cakap bohong, kalau aku nak bodek hampa, kau nak kata apa? Aku duduk sini dah dekat 40 tahun dah. Lahir kampung ni. Kita berkawan sama-sama 40 tahun. Pergi sekolah sama-sama. Kamu pun dah kenal perangai aku macam mana. Kalau aku bercakap macam mana. Kalau aku berlawak, berseluruh macam mana. Kamu tahu aku tak pernah cakap bohong pun. Kalau bagi amanah semua aku buat. Kalau bagi benda macam ni aku tak pernah menipu, aku tak pernah berkhianat. Aku nak kata apa lagi? Nak suruh hampa percaya. Maknanya kita duk cerita balik benda-benda hak orang tu kenal kita. Dan sebab apa kita cerita hak betul pun orang duk main, ya ke hang ni? Ya ke hang ni? Kita boleh guna hujah tu. Jadi bila guna hujah tu, orang dah kenal kita sebelum ni tak pernah cakap bohong. Dia jadi macam, dia kan tak pernah cakap bohong, takkan tiba-tiba ni dia nak tipu kita. Tiba-tiba mari baca ayat yang pelik-pelik, ayat kita tak pernah dengar. Nak kata dia tu ambil mana-mana, dia pun kitab tak reti baca. Nak suruh mereka tu berfikir. Jadi inilah yang perlu kita lakukan, sentiasa latih dan ajar diri kita bersifat mulia. Kerana dengan sifat yang mulia ni juga boleh mudah untuk menarik kita ni menjadi ikutan orang lain. Bila kita sebagai penceramah atau kita sebagai pendakwah, di samping kita menyampaikan ilmu yang hak, ilmu yang benar, patut perangai kita pun bagus. Tutur kata kita pun elok, kita dengan orang tak ada masalah, dia jadi daya penarik untuk orang mengikuti dakwah kita. Ni kita duk ceramah ayat-ayat Quran, dalam masa yang sama maki orang tu ke, caci orang ni ke, tuduh orang tu, fitnah orang ni. Dia jadi tak sejalan. Jadi untuk tarik orang pun baca ayat Quran, baca hadis, lepas tu dipenuhi dengan cacian, makian, kata orang tu fitnah orang ni. Jadi untuk orang terima tu payah, untuk orang terima tu sukar. Ataupun waktu berceramah ayat-ayat yang baik-baik, tapi berbandingan dengan sifat di luar berbeza. Berbeza. Ayat duduk depan mikrofon manis, ayat duduk depan mikrofon lembut, tapi bila sembang orang di luar, tengking orang tu, bengih orang ni, tak sama pun, sukar untuk menarik orang. Tapi Rasulullah tak ada jalan untuk cari kelemahan tersebut. Tuan-tuan tengoklah, tak ada jalan. Jadi itulah Allah datangkan hal tersebut, afala ta'qilun. Maka dengan demikian, apakah kamu tidak boleh berfikir tentang hal tersebut? Kamu tak boleh fikir ke?
Ada lagi ulasan yang ditambah oleh Imam Al-Qurtubi. Kamu pun sebelum ini mengenali aku sebagai seorang yang tidak pernah bermaksiat. Daripada aku kecil sampai aku besar, tak pernah buat maksiat. Pernah satu ketika tu ada kawan Rasulullah kan diajak pergi satu pesta kan. Sampai Allah nak jaga Rasulullah, Rasulullah tu tertidur, tak jadi pi tempat tu. Nak jaganya. Jadi apatah lagi benda-benda yang lain yang selalu dilakukan oleh kamu tu. Yang waktu kamu bersosial, hidup kamu pada zaman jahiliah. Contoh, suka minum arak. Adakah kamu pernah tengok seorang lelaki yang bernama Muhammad ni minum arak macam kamu? Tak ada kan? Kamu yang suka berzina, kamu pernah tak nampak Muhammad yang kamu kenal ni berzina dengan mana-mana perempuan? Tak ada kan? Kamu yang suka bertenung nasib ke? Yang suka bergaduh, berperang, menumpahkan darah, tanam anak perempuan hidup-hidup, percaya kepada tahyul khurafat, ada tak benda tu semua pada Muhammad yang kamu kenal ni? Tak ada kan? Jadi takkanlah sampai umur 40 aku tidak pernah melakukan hal-hal kemaksiatan tersebut. Kamu duk rasa sampai umur 40 ni rasa aku nak lakukan maksiat tersebut, ataupun aku nak menambah-nambah ataupun mengurangi, menukar-nukar atau menggantikan ayat-ayat Allah yang menjadi amanah dan tanggungjawab padaku. Sebagaimana kita baca sebelum ni duk minta kan, tukar Quran lah, tukar ayat lah. Takkan aku nak buat benda tu? Benda tu mendurhakai dan mengkhianati Allah. Tak nampak lagi? Tak nampak lagi kah? Kamu tak boleh nak berfikir kah? Baik.